Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. Ya berusaha tuan-tuan imam, ahli-ahli jawatan kuasa dan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam ini. Maka sama-sama sedikit sebanyak kita berbincang dengan ilmu Allah sempurna pada bulan Sya'ban ataupun nisfus Sya'ban. Ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pelbagai kenikmatan, kelazatan, kesihatan tubuh badan serta masa luang yang diberikan untuk sama-sama kita mencari keridhaan Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebut kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa di kalangan kamu yang mempermudahkan jalan diri dia untuk cari ilmu Allah, dia mempermudahkan diri dia untuk keluar cari ilmu Allah. Sebab tu orang keluar pada dalam rumah dia untuk cari ilmu Allah ini, dia termasuk fi sabilillah. Orang yang mempermudahkan diri dia, kata Rasulullah, untuk keluar cari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaltamisu bihi ilma, dia berpegang dan beramal dengan ilmu yang dia cari dan dia belajar itu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga mempermudahkan jalan dia untuk mendatangi syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam ini, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangnya kita dan kembalinya kita ke rumah termasuk fi sabilillah dan termasuk orang-orang yang sentiasa didoakan oleh Allah oleh tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada malaikat Allah Azza wa Jal, insya-Allah. Cuma kesempatan pada malam ini untuk menggantikan kekosongan yang ada, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak berkelayakan untuk saya bercakap dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tetapi saudara yang duk berhubung dengan saya tu dah bermula bulan 11 dulu. Bila minta kekosongan tak ada, tak berjumpa, tak ada kuliah bertembung, dan alhamdulillah malam ni Allah takdirkan kita berjumpa.
Dan kena pula pada hari ini, pada hari 15 Sya'ban, nisfus Sya'ban. Maka suka saya berbincang dan berkongsi dengan tuan-tuan tentang Sya'ban. Dan kemungkinan kita sebut sedikitlah tentang nisfus Sya'ban. Kalau kita melihat dalam pelbagai hadis Nabi SAW, memanglah ada pelbagai pandangan-pandangan dan hadis-hadis tertentu. Antara banyak yang bersangkut paut dengan Sya'ban ini adalah dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Tetapi walaupun dhaif, kita melihat juga hadis dia ada beberapa kriteria dia. Yang pertama, kalau kita ambil secara asasnya, pertama disebut hadis yang sahih. Hadis sahih ini hadis yang boleh kita guna dia, boleh kita guna untuk sebagai hujjah dan dalil dalam asas-asas Islam dan akidah. Kalau guna hadis sahih dalam bab asas Islam dan akidah ini, maka sesungguhnya tak dipertikaikan. Yang kedua, kita menggunakan hadis yang hasan. Maratib yang kedua selepas hadis sahih ini juga tuan-tuan boleh kita guna sebagai hujjah dan dalil kepada asas-asas Islam dan akidah. Adapun yang kita nak mengambil pada malam ni, yang ketiga, nama dia hadis dhaif. Hadis dhaif tuan-tuan duk mengaji dah tiap-tiap malam, namanya hadis yang lemah. Tapi hadis yang lemah ini kita tak boleh punggai buang tu. Kita nak campak dia ke dalam tong sampah tak boleh, tuan-tuan. Walaupun dia termasuk hadis yang lemah dan dia tidak boleh digunakan dalam hujjah dan dalil terhadap asas Islam dan akidah. Tetapi hadis dhaif dia boleh digunakan dalam fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan beramal. Contohnya seperti mana tuan-tuan buat semalam, kita mempergiat dan mempergandakan ibadah kepada Allah yang dikatakan sebagai malam nisfus Sya'ban. Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebut ada 5 malam du'aul mustajab. Bukan siang saja, bukan pagi saja, bukan Jumaat saja. Bukan hanya bainal khutbatain, bukan hanya antara 2 khutbah saja doa mustajab. Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah, Tok Guru ataupun imam mazhab kita sebut, sesungguhnya tuan-tuan ada doa yang mustajab indallah, di sisi Allah ada 5 hari, 5 malam. Yang pertamanya tuan-tuan malam Jumaat. Semalam lah. Hari ni Jumaat. Malam Jumaat ni tuan-tuan malam Sayyidul Ayyam, penghulu pada sekalian hari. Bila penghulu ni hebat lah, maka doa itu doa yang mustajab. Yang kedua malam Aidul Fitri, malam raya Aidul Fitri, raya puasa. Bukan kita nak kalut, nak tukar kain cushion saja tuan-tuan. Malam tu berbanyakkan doa. Ni duk tukar terai, duk tukar kain cushion, duk tukar macam-macam lah tuan-tuan. Sarung cushion nak maklum. Dengar oh. Kain cadar, sarung bantai, doa dia terlupa. Rugi yang teramat-amat rugi. Kita duk kalut kod lain, tetapi hak Nabi suruh, hak Islam suruh, kita lupa. Sambil-sambil buat kerja lain pun boleh, tak jadi masalah. Doa ni tak jadi masalah. Sambil berjalan boleh berdoa. Sebab senjata orang Islam tuan-tuan duk tang doa.
Tuan-tuan tengok dalam peperangan Badar. Tentera-tentera Badar mereka datang ke kota, daripada kota Madinah Al-Munawwarah tanpa persiapan kelengkapan perang yang cukup. Kerana Nabi SAW memberikan pelepasan, siapa nak ikut boleh, tak ikut boleh. Sebab kita bukan nak pergi perang. Badar bukan hajat keluar daripada Madinah, nak pergi perang di Badar, tidak, tuan-tuan. Sebahagian sahabat-sahabat yang ikut dan sebahagian lain yang tak ikut. Tetapi bila berlakunya Badar, sahabat-sahabat yang tak ikut mengatakan teramat ruginya mereka kerana tidak ikut bersama dalam peperangan Badar, kerana Allah menjanjikan pengampunan dosa kepada ahli-ahli Badar. Apa peranan Rasulullah dalam peranan Badar, tuan-tuan? Nabi SAW, sahabat suruh duduk, ya Rasul duduk tang ni, kerja tuan hamba berdoa kepada Allah. Nabi berdoa kepada Allah dalam Badar. Tuan-tuan dah tahu dah cara doa Nabi SAW. Sebab tu kita kata doa, jangan bermain-main dengan doa, sebab doa ialah senjata orang Islam. Bukan kita merapu. Ada hadis Nabi SAW sebut ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca kitab Mada Ya'ni, apa erti kita menganut Islam, karangan Dr. Fathi Yakan rahimahullah ta'ala dalam bab yang ketiga, kata silap saya, dalam bab yang kedua. Pertama, saya mesti Muslim student aqidah. Yang kedua, saya mesti Muslim student ibadah. Cabangan yang sebab kedua tu cabangan terakhir sekali dari tu babud doa. Hampir 20 doa yang dihimpunkan oleh Dr. Fathi Yakan rahimahullah dalam peranan umat Islam ini. Setiap gerak laku, setiap perbuatan, setiap kerja kita, ada doa-doa yang kita lakukan dan kita baca, sehingga bersama dengan isteri, minta maaf tuan-tuan, juga ada doa yang kita baca. Takat masuk masjid, kita baca doa. Keluar masjid, baca doa. Masuk jamban, keluar jamban, ada doa. Nahabak dalam Islam, doa ini satu peranan besar. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Aidul Fitri, malamnya malam doaul mustajab. Yang ketiga, Aidul Adha, malam Aidul Adha, raya korban. Duk jaga lembu, jaga kebau, jaga kambing, lupa nak berdoa. Tambah-tambah orang yang masuk korban tu, adhiyah, maka dia kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam awal Rejab. Malam awal Rejab. Lepas dah lah sebulan dah, sebulan setengah. Dah. Malam pertama awal esok 1 Rejab, malam ni malam doaul mustajab. Dan kelimanya tuan-tuan, malam nisfus Sya'ban. Nisfus Sya'ban di antaranya kata Imam Asy-Syafi'i, doa dia doa yang mustajab. Sebab itu tuan-tuan muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW menyatakan kepada kita tuan-tuan dalam satu hadis yang disebutkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, aku tak pernah melihat engkau berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana engkau berpuasa dalam bulan Sya'ban.
Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok pendapat Nabi ni puasa sebulan ke bulan Sya'ban, ada ulama berbeza pada pandangan. Kata mereka, Nabi tak berpuasa sepenuh pada bulan Sya'ban, melainkan ada bulan Sya'ban yang tertentu sahaja. Makna kata, tak tiap-tiap tahun bulan Sya'ban Nabi puasa penuh. Melainkan bulan Sya'ban ini bulan yang paling banyak Nabi berpuasa. Antara puasa sunat berbanding dengan puasa bulan-bulan lain, bulan Sya'ban ini ialah bulan yang paling banyak Nabi berpuasa. Lailah daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Bila ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, qala, kata Rasulullah, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Ini nak habaq perangai kita. Nabi nak habaq perangai kita, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bila Usamah bin Zaid tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tengok bulan lain tak macam ni no. Tapi mai bulan Ramadan, bulan Sya'ban ni puasa Nabi ni pelik sikit." Bukan pelik macam mana, aktif. Banyak hari dia berpuasa pada bulan Sya'ban al-Mubarak. Sebab tu nak habaq tuan-tuan, bulan ni bulan yang Allah jadikan semua bulan baik belaka. Cumanya Ramadan ni dia sayyidus syuhur, penghulu kepada segala bulan. Tidak ada bulan-bulan yang sial seperti mana yang diterjemahkan oleh segolongan ataupun segelintir masyarakat mengatakan bahawa Safar bulan sial. Orang Melayu kita duk main benda-benda karut khurafat ni, orang Melayu. Ada seorang budak teruna telefon saya pukul 11, lebih kurang 11 malam. Lama dah lah. Dia kata, "Ustaz, saya nak bertunang sekian-sekian tarikh." Tak apa, tunang. Mak setuju, semua setuju. Laki setuju, perempuan dah ngam dah. Balik rumah, mak buka kalender. Tarikh pertunangan yang dia ditetapkan itu bersamaan 1 Safar. Mak kata, ubah, kita tangguh sebulan. Sebab 1 Safar, bulan Safar ni tak bagus. Nanti takut perkahwinan hang tak jadi, batal di tengah jalan. Siapa tu tuan-tuan? Orang Islam kita. Cara percaya bab karut marut. Ni Nabi nak cerita perangai kita ni. Nabi kata, tuan-tuan, itu adalah bulan yang mana manusia sering lalai akannya. Nabi kata, bulan Sya'ban ni bulan yang diapit baina Rajabin wa Ramadan. Dia duduk tengah-tengah. Nabi kata, bulan Sya'ban ni bulan yang diapit antara apitan dia Rajab dan keduanya tentang Ramadan. Rajab bulan baik, Ramadan bulan baik, Sya'ban pun baik. Tetapi kata Nabi, kebanyakan manusia ini mereka lalai pada bulan Sya'ban al-Mubarak. Lupa kehebatan dia, lupa anugerah Allah yang Allah berikan pada bulan Sya'ban ni. Nabi sebut kepada kita dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sya'ban ni kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan ni kata Nabi, bulan yang diangkat oleh Allah seluruh amalan-amalan kita secara tahunan, khususnya amalan sunat. Amalan sunat ni tuan-tuan Allah angkat pada bulan Sya'ban. Wa huwa syahrul ladzi wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Diangkat pada bulan Sya'ban ialah amalan-amalan sunat kita seluruhnya. Tapi manusia dia tak peduli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila rabbil alamin, kepada Allah azza wa jalla.
fa uhibbu an yurfa'a amali, Nabi kata aku suka setiap amalanku diangkat oleh Allah Azza wa Jalla pada bulan tu, wa ana sha'im, dan aku mau amalan aku diangkat ketika mana sedang aku mengerjakan puasa kepada Allah. Sebab tu Nabi memperbanyakkan puasa pada bulan Sya'ban al-Mubarak. Kita kena ambil parti benda. Ni malam ni kita dah masuk malam 16. Malam mungkin ada orang terlupa. Allah Sya'ban, nisfu Sya'ban, terlupa. Alhamdulillah mereka-mereka yang merebut. Orang yang meninggalkan nisfu Sya'ban ni tuan-tuan, dia kena anggap diri dia tu rugi. Ulama sebut tuan-tuan. Tak, kita kena ambil juga pandangan ulama. Kalau tidak, ilmu kena ambil kat kita untuk mana tuan-tuan, kalau daripada bukan lidah ulama-ulama yang bermusalsal. Musalsal ni yang bersambung. Daripada lidah-lidah mereka lah akhirnya sampai kepada kita ni tuan-tuan. Jangan duk tolak sampai tu. Ulama kata tuan-tuan, malam kedua yang termulia, yang terhebat selepas Lailatul Qadar ialah malam nisfu Sya'ban. Lailatul Qadar kita kena cari tak? Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Nisfu Sya'ban tak ada cari dah tuan-tuan. Malam ni, malam nisfu Sya'ban. Pergiakan pada malam tersebut. Malam kedua terhebat selepas Lailatul Qadar. Yang kedua tuan-tuan sekalian, malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjenguk makhluknya dan mengampunkan seluruh dosa-dosa makhluknya walaupun sebanyak buih-buih yang berada di lautan. Kalau kita baca hadis tuan-tuan dalam bab zikir, tasbih dan sebagainya, ada banyak yang Nabi sebut tuan-tuan, Allah mengampunkan dosa-dosa kecil kita seumpama banyaknya buih-buih yang berada di lautan. Bahkan lebih pada tu lagi tuan-tuan, Allah ampunkan dosa kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sekiranya kita memohon dan melakukan perbuatan-perbuatan dia inginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiganya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam nisfu Sya'ban ini malam yang Allah buka 300 pintu rahmat di sisi Allah. Ni disebut dalam kitab-kitab turas. 300 pintu rahmat Allah. Ulama tanya kepada tok-tok guru dulu-dulu tu, berdasarkan kefahaman mereka dan dalil-dalil tertentu, bila mula dia ni tuan-tuan? Bermula selepas azan ataupun masuknya malam nisfu Sya'ban sehingga fajar kebesokan paginya. Sebab tu dulu-dulu tuan-tuan tok-tok guru malam nisfu Sya'ban ini lepas semayang salat sunat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 300 kali sebanyak 4 rakaat. Isytihar malam ni solat tasbih seriat masjid. Tambah pula pukul 3 pagi tuan-tuan lena habis. Kita pernah buat tahajud qiyamul lail di Masjid Fatah di Mesir bersama dengan imam datang daripada Mekah, adik tuan guru Syekh Nuruddin Marbau Al-Banjari Al-Makki bulan Ramadan. Bulan Ramadan Syekh Nuruddin ni dia suka buat pengajian kepada kami ni pada pukul 2 pagi di Masjid Fatah. Pengajian kedua pagi sejam, lepas tu terus dengan qiyamul lail. Suara dia lunak. Dia jadi imam tuan-tuan, baca satu juzuk tuan-tuan, dia jatuh serupa buah durian luruh. Gerubuk-gerubuk lena.
Nak buat tasbih 4 rakaat tuan-tuan seriat. Hang kelebihan tak kelebihan, aku tak sanggup dia dah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 300 pintu rahmat Allah buka kepada kita tuan-tuan. Kita nak apa? Kita nak rahmat Allah. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun 300 rahmat Allah buka, tapi orang yang ada sifat antaranya mensyirikkan akan Allah, orang yang mempersekutukan akan Allah, orang yang ada hasad dengki dalam diri dia, orang yang sentiasa bermusuhan dalam kehidupannya, mereka tidak akan diampunkan Allah Azza wa Jalla wal iyaz billah. Kita kena kikih tuan-tuan sifat ego kita, sifat-sifat khurafat yang ada kepada kita wal iyaz billah. Nabi kata dalam satu hadis, qala innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin aw kama qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang pernah melakukan permusuhan, melainkan dia memohon kemaafan dan bertaubat kepada Allah. Kita orang Islam ni, satu kemuliaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, hang buatlah dosa banyak mana sekalipun, Allah sebut dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak akan ampunkan dosa syirik. Duk menurun dulu, ada orang dalam zaman dulu orang duk menurun. Duk cakap Melayu elok-elok tu cakap Siam. Saya dan jugalah sampai zaman pernah tengok agaklah tuan-tuan pada zaman haji kita ni telah lagi dah tak zaman tu. Dia bercakap elok-elok tuan-tuan, dia bercakap dia main cakap Siam. Cakap Jawa. Habis semua okey nak balik, dia nak tantang tu nak bangkit. Elok balik. Syirik tuan-tuan. Mempersekutukan akan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang kita sebut tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tak terima dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah terima selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada pendapat dalil lain mengatakan dosa syirik pun orang bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, Allah tu maha pengampun lagi maha pengasih. Kita ni tuan-tuan, dosa apa kita tak buat? Dosa zina, Allah ampun kalau kita bertaubat. Mencuri, Allah ampun kita bertaubat. Minum arak, Allah ampun walaupun kalau kita bertaubat. Walaupun arak ni tuan-tuan masuk dalam tubuh badan, jadi darah daging, mampu. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatat minal harami fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda haram, fannaru aula bih, maka nerakalah yang layak kepada dirinya, wal iyadzu billah. Minum arak. Tapi Nabi kata, man taba wa amila salihah, barang siapa yang kembali dia bertaubat kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal salih balik, Allah tetap terima doa dia dan juga taubat dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Zaman-zaman muda dulu tuan-tuan, kak-kak kita maklum, makcik kita zaman-zaman dulu, zaman baju kebaya tu kan, apa yang kita tak buat zaman mereka duk karan rambut dulu. Mereka lah, kita lebih pada turi. Orang perempuan cara perempuan, lelaki cara lelaki tuan-tuan. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab, selepas Islam dia renung balik,
Dia flashback balik, tengok situasi zaman jahiliah. Duk sat kadang-kadang duk senyum seorang-seorang, dan kadang-kadang duk menangis takut kepada Allah. Orang tanya, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, kami duk tengok hang, kadang-kadang hang duk senyum seorang-seorang, betul apa? Dan kadang-kadang kamu menangis seolah-olah orang takut kepada sesuatu benda yang mengancam hidup kamu. Dia takut terkenang di zaman jahiliah dengan kebodohan yang ada pada Umar Al-Khattab. Katanya, aku senyum, dia kata, aku masa zaman jahiliah dulu aku buat berhala menggunakan kurma, cantum. Duduk dalam keadaan sembah, lapang, tarik, dengar makan satu. Capang sebelah berhala dia. Lapang pula tarik satu lagi, tuan-tuan. Aku duk buat dia, aku duk kedarah dia. Dia kata, bodoh Umar masa tu, kata dia. Kita pernah tak muhasabah begitu, tuan-tuan sekalian? Kita kena buat flashback balik, muhasabah zaman silam kita. Lalu alhamdulillah kita buh jubah dia tubuh badan kita, tuan-tuan. Kita kawan dengan orang baik-baik. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena kawan orang baik-baik. Sebelum saya melanjutkan pelajaran ke Mesir, tuan-tuan, saya orang Jeniang, Kedah. Duduk di Bukit Tajam, Alma. Dapat keputusan boleh pergi Mesir ni, pak saya bawa dia kawan rapat dengan Tok Guru Haji Saleh, Allah yarham. Bawa pergi jumpa Tok Guru, kawan dia dulu. Tok Haji Saleh pesan saya dua. Pergi Mesir, dia kata, mu sampai Mesir sana cari kawan baik. Hang cari kawan baik, sampai sana cari kawan baik, hang selamat. Sebab aduk sana ni hang ikut Nabi Musa pun ada, aduk ke Fir'aun pun ada. Kalau kawan dengan orang baik, baiklah hang. Kalau rosak, rosak. Rupanya bila kita pergi sana, betul ya tuan-tuan. Aduk pergi kerja main bola siang malam pun ada. Kuliah mengaji tak nak pergi. Macam itulah kita duduk di medan hidup kita dunia ni. Kalau kita berkawan dengan manusia yang dapat berhadapan kita dengan Allah, baik kita. Dia peringat kita, dia ajak kita, dia tegur kita, dia betul kita. Tapi macam tadi kita sebut, kena buanglah kikih benda-benda hati elok ni kita ni. Ni tegur tak boleh, tuan-tuan. Ni saki-baki yang ada bulan Sya'ban kita nak mempergiatkan. Ulama sebut, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia kata kepada kita, tuan-tuan, ada beberapa pandangan ulama suruh kita buat beberapa perkara saki-baki yang ada ini untuk kita mendapat mardatillah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Antaranya, tuan-tuan, kata musannif rahimahullah, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi. Yang pertama, tuan-tuan, di malam-malam ataupun saki-baki sebahagian tahun 1443 Hijrah, bulan Sya'ban ni, kata musannif, mendirikan salat di awal waktu dan memperbanyakkan salat-salat sunat. Khususnya bulan Sya'ban ni sebagai persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Kadang-kadang kita sembahyang ni, tuan-tuan, hujung-hujung waktu. Kita mendahulukan atau kita mendahulukan bab-bab duniawi. Maka tuan-tuan, kita ambil hari ini ni atau malam ni, malam 16 Sya'ban ni, aku tak mau dah semalam aku terlepas dah. Maka kita nak jadikan malam ini sebagai malam titik tolak permulaan kita mengerjakan solat di awal waktu dan juga memperbanyakkan solat-solat sunat. Orang kalau dia duduk dalam satu organisasi, dia ada satu web disebut My Mutaba'ah. Kalau tuan-tuan tahu duduk dalam tu, tuan-tuan tahulah.
Main mutaba'ah ni kita kena salin, kita kena tanda tik. Hari ni aku buat apa? Sembahyang Jumaat cukup tak? Sembahyang sunat buat tak? Baca Quran buat tak? Zikir buat tak? Orang tak tahu apa yang kita buat. Kita tanda sendiri. Kalau anak seronok, anak buah Allah Ta'ala, tanda penuh. Tapi kalau kita sendiri, tuan-tuan, kita tanda apa yang ku buat hari ini sebagai muhasabah kita, postmortem kita. Antaranya ni, mengerjakan salat sunat yang banyak, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya Nabi, ayyul amali ahabu ilallah? Apa dia amalan wahai Rasulullah yang Allah sangat-sangat suka pada umat dia ni? Qala Rasulullah, Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Kalau tuan-tuan pernah dengar cerita seorang lelaki sahabat Nabi yang orangnya tua dan buta, namanya Abdullah ibn Maktum. Laluan azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال Sayyidina Abdullah ibn al-Maktum ini sahabat tua Rasulullah yang ianya mempunyai mata buta, tuan-tuan. Satu hari datang dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta rukhsah untuk mengerjakan salatul jamaah, sembahyang sejemaah di rumah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku sembahyang di rumah? Aku buta. Yang kedua, aku orang tua. Ketiga, rumahku jauh, kena lalu ke ladang kurma, ada binatang-binatang. Yang keempat, tidak ada orang yang tolong nak bimbingku, tak ada, ya Rasulullah. Nabi kata, ya boleh. Pusinglah Abdullah ibn al-Maktum bergerak dan berjalan
Sambil dia berjalan, Nabi panggil, "Ya Abdullah, adakah kamu mendengar suara azan, panggilan azan?" "Na'am ya Rasulullah, aku dengar." Fa'ajib, Nabi kata, wajib kamu mendatangi ke rumah Allah. Maknanya orang yang sentiasa jaga solat jemaah di masjid, terikat di masjid, terikat di surau ni tuan-tuan, hak pertama kita sebut ni semayang pada awal waktunya tak jadi masalah. Dia akan takbir bersama-sama imam, dia akan mengajarkan salat berjamaah dia bersama imam, dia tidak akan meninggalkan, tak jadi masalah. Hak ni Nabi kata yang pertama. Benda yang Nabi suka, yang Allah suka, as-salatu ala waqtiha, semayang pada awal waktunya. Nabi sambung, qala summa ay. Kemudian apa dia lagi ya Rasulullah? Qala, bersabda Nabi, summa birrul walidain, buat baik kat mak pak kita. Tak kami umur 80 dah mak pak tak ada dah. Pernah ada dah mak pak, pernah ada. Pernah ada. Mana kata ada mak bapak? Nak buat baik macam mana mak bapak pun meninggal dunia? Buat baik kepada mereka, tak semestinya mereka itu masih hidup, duduk bersama dengan kita, duduk makan minum dengan kita, duduk bersiar-siar dengan kita. Walaupun mereka dah pergi bertemu Allah, terbujur di alam barzakh, boleh kita buat baik dengan mereka. Antaranya tuan-tuan, memperbanyakkan membaca Al-Quran, hadiahkan kepada mereka. Seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala, dia bermimpi satu malam. Duk jalan ke kubur tuan-tuan, duk tengok ahli-ahli makabir sedang duk kosek-kosek, duk keh-keh daun-daun, seolah-olah mencari akan sesuatu. Tapi seorang tua ni dia duduk kat kubur, dia bersandar, ya tuan-tuan. Tok wali pergi tanya dia, kenapa kamu tak mencari seperti mana orang lain duk cari? Kata dia, kalau hang nak tahu, esok hang pergi ke market, hang cari seorang pemuda yang duk jual daging di pasar. Hang tanya dia dan tengok apa dia buat. Terjaga Tok Syekh tu tuan-tuan, esok dia pergi pasar cari orang jual daging, tengok seorang muda tuan-tuan, dia tengah baca Al-Quran. Pelanggan mai berhenti buat urusan, balik pelanggan baca Quran tuan-tuan. Tanya dia, kenal tak fulan bin fulan? Dia terkenal tu ayah dia. Makna kata dia kan baca Al-Quran yang kita hadiahkan pahala itu, memberikan kesan kepada mak dan ayah kita yang terbujur. Ini kata birrul walidain, bukan masa lepas hidup sahaja, tapi lepas mereka mati bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. As-sadaqah, sedekah yang kita buat ni bulan Syaban. Lakukan sedekah tuan-tuan, pahala dia hadiahkan kepada mak dan ayah kita tuan-tuan. Khususnya kita buat tuan-tuan ialah sedekah pada awal pagi, nama dia sedekah subuh. Mulakan kehidupan kita pada setiap hari tersebut, mulakan dengan sedekah yang kita letakkan dan tabung rumah-rumah kita. Tuan-tuan, tolong wujudkan di rumah satu tabung, nama dia sanduk subuh, sedekah waktu subuh. Tak kira banyak mana yang tuan-tuan mampu. Belum lagi kita libatkan hari itu dengan dunia luar tuan-tuan. Tak keluar rumah ni. Keluar rumah macam-macam dah. Kita tak keluar rumah lagi tuan-tuan. Sedekah subuh, lepas main subuh, sedekah RM1, RM5, RM10, ikut kemampuan masing-masing. 5 kupang, 2 kupang. Islam tidak pernah meletakkan batasan-batasan dia. Betul dalam hadis Nabi SAW dan ayat Al-Quran, Allah cerita orang mati, dia minta hidup balik, dia nak buat apa? Sedekah. Mati dah tuan-tuan, ya Allah bangkitkan kami selahzah saja, sedetik ya di atas muka bumi Allah. Nak semayang tak ada tuan-tuan sedetik, nak zikir tak ada sedetik. Apa yang ada? Sedekah. Sedekah mampu memberikan kehebatan kepada kita tuan-tuan. Sayang orang yang tak bersedekah. Masa hidup kita di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.
Kata musannif rahimahullah, beristighfar. Yang keduanya memperbanyakkan beristighfar. Ataupun dengan istighfar sayyidul istighfar. Saya percepatkan tuan-tuan. Yang ketiganya tuan-tuan, kita berselawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang terbaik ialah selawat Ibrahimiyah. Selawat yang kita nak baca dalam sembahyang kita tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, sampai habis tu. Maka itu adalah selawat yang terbaik tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang antaranya lagi kata musannif, memperbanyakkan membaca dan mentadabbur Al-Quran. Kita sebut dah kesan Al-Quran tadi. Bacalah tuan-tuan. Satu muka ke, setengah muka ke, jadi baca. Saya pesan kat diri saya lah. Dan terakhirnya ialah ad-du'a, berdoa jangan lupa. Sebab tu kita berhajat kepada Allah, kita sentiasa berdoa dengan penuh pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit sebanyak rahsia-rahsia yang ada pada bulan Sya'ban ini. Yang kita boleh ambil manfaat seperti mana yang ditinggalkan oleh para ulama mu'tabar dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan setiap penganugerahan yang baik itu kita dapat kecapi dan kita mendapat rahmat Allah seperti mana kita sebutkan pada awal muqaddimah, karena Allah menurunkan rahmat kepada mereka-mereka yang mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang sentiasa mencari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana memberikan peluang untuk saya bercakap pada malam ini. Walaupun ada banyak kekurangan-kekurangan tertentu, mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat berkongsi dan kita mendapat melakukan segala perbuatan yang baik, khususnya bulan Sya'ban al-Mubarak, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang serba kekurangan itu daripada kelemahan saya sendiri, semua ampun kepada Allah Azza wa Jal, dan kita mengharapkan satu barakah keberkatan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, ahli keluarga kita, kedua bapa kita, insya-Allah. Quz minni ma safa wa da'anni ma kadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.